Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Ustaz nak mengajar ibadah tahun 3 di bawah tajuk tayamum. Okey, siapa yang dah tahu tayamum? Bagi yang tak tahu, mari Ustaz jelaskan apa itu tayamum. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Tayamum bermaksud pada bahasa qasdu. Qasdu ni bahasa Arab lah. Maksud dia mensahajakan. Okey, dari segi bahasa, qasdu maksud dia mensahajakan. Kalau ada soalan, apakah maksud tayamum dari segi bahasa? Jawab qasdu mensahajakan. Okey, pada syarak. Apa maksud tayamum ni dari segi syarak? Tayamum bererti menyapu muka. Sapu muka. Bawah. Dan kedua tangan dengan debu tanah yang suci. Mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Okey, muka, tangan ni sampai ke siku. Sampai ke siku. Okey, sekali lagi Ustaz baca. Tayamum bererti menyapu muka, sapu muka. Dan kedua tangan, daripada tangan hingga ke siku. Dengan debu tanah yang suci mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Okey. Jadi ingatlah apa maksud tayamum ni. Guna debu, bukan guna air. Tayamum guna debu tanah yang suci. Okey, ni kita tengok dalil perintah tayamum. Okay, Ustaz bacalah dalil ni. Apabila kita ada halangan, halangan ni tak boleh gunalah. Halangan menggunakan air untuk berwuduk atau mandi wajib, maka Allah memerintahkan kita bertayamum. Jadi kalau kita tiada air lah, contoh rumah kita tiada air, jadi kita pun carilah, pergi kampung seberang, pergi mana, pergi sini, cari air, tak jumpa-jumpa juga. Jadi kita pun bolehlah bertayamum menggunakan debu tanah yang suci lah. Firman Allah dalam Al-Quran, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Artinya apa? Sedang kamu tidak mendapat air, tak ada air lah, untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum. Okey, kalau tiada air, bolehlah kita bertayamum dengan tanah debu yang bersih, iaitu sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Okey, jadi kalau kita tak ada air untuk berwuduk atau mandi wajib, jadi kita bolehlah bertayamum menggunakan debu tanah. Okey. Kita pergi ke slide seterusnya. Kisah sebab diturunkan ayat tayamum. Okey, kisah ni kisah zaman Nabi lah. Macam mana kisahnya Allah menurunkan ayat ni kepada Nabi Muhammad. Okey, cerita dia macam mana? Dalam satu perjalanan lah. Siti Aisyah radhiyallahu anha telah kehilangan seutas rantai yang dipinjam daripada Siti Asma. Jadi Siti Aisyah ni siapa? Isteri Nabi Muhammad. Dalam perjalanan tu, hilang rantai dia, jatuh dekat padang pasir. Rantai dia pakai, tu rantai tu. Ni gambaran saja, bukan yang betul-betul lah. Hilang rantai yang dipinjam dari Siti Asma. Jadi terjatuh rantai dia dekat padang pasir tu. Padang pasir tak ada air lah. Rantainya hilang di padang pasir. Dekat padang pasir ni, yang luas ni tak ada air. Memang tak ada air kat padang pasir. Okey, kita tengok seterusnya. Okay, Nabi menyuruh sahabatnya mencari rantai tersebut. Okey, jadi Nabi Muhammad kata dekat para sahabat dia, wahai sahabat-sahabatku, tolonglah cari
rantai Siti Aisyah yang telah hilang di padang pasir itu. Jadi para sahabat pun pergilah mencari rantai di padang pasir. Cari. Tak perasan dah nak maghrib. Lalu masuklah waktu. Ketika mereka mencari-cari rantai, tiba-tiba masuk waktu solat. Jadi dia orang pun fikir macam mana kita nak solat ni dekat padang pasir tiada air. Lalu mereka pun solat tanpa wuduk. Jadi mereka pun solat tanpa wuduk. Allahu Akbar. Solat tanpa wuduk. Okey, jadi mereka pun dah jumpa rantai tu, mereka pun jalanlah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Lalu mereka pun cerita, "Wahai Nabi Muhammad, ketika kami mencari rantai tersebut, masuk waktu, tapi tiada air. Jadi kami pun solatlah tanpa wuduk." Jadi Nabi Muhammad pun bacakan ayat tayamum ni. Malaikat Jibril pun menurunkan ayat ni, beritahu kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pun baca ayat ni. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Jadi turunlah ayat ni, tanda kasih sayang Allah kepada kita, bagi memudahkan kita untuk solat kalau tiada air. Okay. Jadi kita pergi ke slide seterusnya. Okay, patah tangan dan bersimin. Okay, dalam buku buku yang lama ni ada ceritakan tentang Hisham yang patah tangan. Jadi Hisham ni dia naik motor. Jatuh motor. Dah jatuh motor, tangan dia pun patah macam gambar abang dalam slide ni lah. Tangan dia patah. Jadi macam manalah dia nak bertayamum, macam mana dia nak solat. Tangan dia patah. Nak ambil wuduk tak boleh. Sebab tangan patah. Nak ambil wuduk macam mana kan? Tak boleh lah, kena air. Okay, jadi kalau kena air tentu tangan dia tak baik, tak sembuh lah. Okay, jadi kita boleh bertayamum macam mana? Okay, sapu muka dengan debu tanah, dan tangan tu kita hanya sapu dekat atas simen tu. Sapu kat atas simen tu. Sapu je dekat atas simen tu. Macam mana Ustaz tunjuk? Macam gitu. Sapu je dekat atas simen ni macam ni lah. Sapu sampai ke siku. Macam gitu. Macam itulah cara menyapunya. Okay, kita pergi ke slide seterusnya. Okay, syarat tayamum. Syarat tayamum ni apa dia? Kalau nak bertayamum, pastikan tiada air. Tak ada air baru boleh bertayamum. Badan tidak boleh kena air. Contoh macam tadilah. Okay, tangan patah. Tak boleh kena air. Jadi, bolehlah kita bertayamum lah. Air hanya cukup untuk diminum sahaja. Contoh kita ada air nak berwuduk. Tapi air tu hanya cukup untuk minum je. Kalau kita guna air tu, tak adalah air untuk kita minum. Matilah kita tak ada air. Jadi, kita boleh bertayamum. Okay, tayamum mestilah dilakukan selepas masuk waktu sahaja. Okay, kita tak boleh tayamum sebelum masuk waktu. Contoh Zohor pukul berapa? Zohor pukul 1. Kita dah siap-siap tayamum pukul 12. Tayamum tu tidak dikira dan tak sah solat kalau kita ambil awal sangat. Kalau nak bertayamum tu kena dengar azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, dah masuk ni waktu Zuhur. Barulah bertayamum. Okey, kita dah dengar azan, bertayamum, kita pun solat. Dah habis solat, tayamum kita pun batal. Sebab apa batal? Satu kali tayamum untuk satu kali solat sahaja. Tu syarat dia lah. Satu tayamum untuk satu kali solat
sahaja. Telah berusaha cari air tapi tiada air. Kita tak boleh tak cari air. Contoh tiba-tiba rumah tak ada air, cari. Cari air. Mana air? Air tak ada. Barulah boleh tayamum. Contohnya guna debu yang suci. Tak bolehlah guna debu yang ada najis kucing ke dalam debu tu. Sapu-sapu ada najis kucing. Tak bolehlah gitu. Kena guna debu yang suci. Hilangkan najis sebelum tayamum. Perlulah menghilangkan najis sebelum bertayamum. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, sebab perlu tayamum. Kenapa perlu tayamum ni? Yang pertama adalah tiada air. Tengok padang pasir ni kering kontang. Contoh kita tiba-tiba tersesat dekat padang pasir. Tiba-tiba kereta rosak. Pergi padang pasir, tiba-tiba kereta rosak. Kiri kanan tak ada air. Tiba-tiba masuk atas solat. Kita pun bolehlah guna debu tanah untuk bertayamum dan solat. Okey, seterusnya. Ada air tetapi hanya cukup untuk minum sahaja. Tengok orang tu, gambar tu. Ada air tu, cukup untuk minum je. Kalau guna untuk berwuduk, maka tiada air lah. Maka matilah dekat padang pasir. Kalau kita guna untuk berwuduk. Jadi kita simpan air tu untuk minum. Debu tanah kita guna untuk berwuduk, untuk solat. Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Okey, tidak dapat berwuduk dengan air kerana sakit. Okey, tu gambar apa sebelah tu? Tu gambar tangan orang tu terkena api. Kalau kena air, sakit lah. Jadi dia tak boleh lah kena air. Jadi dia balut tangan dia guna pembalut lah, pembalut luka. Lepas tu dia pun sapu debu tanah atas pembalut luka tu. Jadi sah tayamum dia. Okey, sebelah tu ada gambar penyakit kulit. Penyakit kulit tak boleh kena air lah. Kalau kena air jadi dia makin teruk ke apa ke kan. Okay, jadi dia pun balut lah. Guna pembalut luka. Lepas tu dia pun sapu debu tanah atas pembalut luka tu lah. Kalau tak boleh. Tak boleh kena ni kan. Tak kena air. Okay, seterusnya. Pergi ke slide seterusnya. Okay, tidak boleh guna air kerana ada sebab yang membahayakan keselamatan diri. Contoh air tu dah tercemar. Tengok dalam gambar ni. Gambar apa? Sungai yang tercemar lah. Ikan semua mati. Jadi kita nak ambil wuduk dengan air yang tercemar ni. Kalau guna, pasti akan merosakkan tubuh badan kita, rosakkan kulit kita. Menyebabkan kita jatuh sakit. Okey. Itu saja daripada Ustaz. Kita sambung pembelajaran kita pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.